Revision sikit lah. Ustaz Rabbit pula Ha. Petang-petang ni kena gambar lain sikit dah. Ya, ramai yang ngantuk petang-petang ni. Betul lah. Kelakar lah. Tak apalah, asalkan Ustaz bahagia. Kami pun bahagia. Sama-sama bahagia. Macam tu kan. Saya rasa kalau kita pun dah ada 17 orang. Kita boleh mulakan sekarang ni Ustaz je. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas keberadaan pagi ni, petang hari ni. Saya selalu buat pagi, tersasul pagi, selalu pagi ni petang. Alhamdulillah walau macam mana pun, sebab saya rasa benda ni kalau boleh tak boleh stop, jangan, kalau dia cakap jangan stop lah kan, sebab kita belajar biar berterusan lah. Kalau kita cuti nanti kita dah lupa dah apa yang kita belajar minggu lepas kan. Jadinya nak tak nak pun kita usaha juga buat petang ni, walaupun keadaan petang-petang memang orang rehat ke apa semua, tapi insyaAllah sebab minggu lepas dah kupas tajuk yang ayat yang kedua yang satu kan. So berkenaan, so alhamdulillah kita pun tahu dah berkenaan yang tasbih tu sebenarnya, luas definisi tasbih tu kan. Bukan setakat kita mensucikan Allah daripada kesyirikan semua kan, tidak kan. Alhamdulillah dapatlah suatu benda yang pada minggu lepas tu kan. So minggu ni kita terus ke topik ayat ketiga. Ustaz kan macam mana ya? Betul, ayat ketiga. Dengan itu Kak sudah syarahkan majlis petang pada Ustaz, kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang hari ini kita bersiaran walaupun dalam keadaan yang mengantuk. Saya cuba untuk deliver dengan sebaik mungkin terutama berkaitan sejarah Nabi SAW, sebab lazimnya bila kita cerita sejarah ni ramai antara kita yang mengaitkan cerita sejarah sebagai topik yang boring, topik yang dry. Sebab sejarah ni kita baca dalam bentuk fakta. Yalah, sama macam kalau kita belajar accountant, kita hanya berhadapan dengan nombor, angka dan benda ni dia tak ada soul. Kan? Nombor dan angka ni dia tak ada emosi. Kita hanya baca fakta. Tetapi berbeza kalau kita baca nombor-nombor itu dalam bentuk
ini adalah statistik Ada suara lain. ibu yang bercerai contoh. Ataupun ini adalah nombor-nombor kes COVID yang semakin meningkat. So kalau nombor itu kita kaitkan dengan emosi, dengan perasaan, dia akan menjadi nombor-nombor yang menarik untuk kita bincangkan. Sama juga macam kisah sejarah. Kalau kisah sejarah itu kita blend dengan emosi, kita gambarkan pula kalau kita berada di tempat Nabi, maka sejarah itu akan menjadi sesuatu yang kita akan ingat cerita itu sampai bila-bila. Dia bukan sekadar, oh ini kisah perang. Terutamanya bila sejarah tu sebut tentang kisah perang. So, kenapa kita nak masukkan dalam minda kita kisah peperangan yang menghasilkan trauma? Tak, kita nak tahu sejarah Nabi, terutamanya berkaitan dengan peperangan ini, Bani Nadir untuk surah ini, supaya kita dapat sesuatu. Bagaimana para sahabat menghadapinya, bagaimana Nabi menghadapinya, dan bagaimana sebenarnya sikap Nabi sehingga mendatangkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita belajar. Sebab bila zaman berubah, orang yang menghadapi ujian tu berubah. Tapi boleh jadi ujian yang didatangkan oleh Allah tu sama bentuknya. Mereka dulu demam, kita juga demam. Tapi bagaimana cara mereka menghadapi demam tu? Kan? Mereka dulu juga susah, sukar, tak makan. Kalau kita tengok peristiwa perang Khandaq, kebetulan tadi petang anak saya waktu PDPR dia, ustazah dia cerita pasal perang Khandaq. So, cerita pada kanak-kanak tentang perang. Kan, perang Khandaq. Macam mana supaya mereka rasa aku juga sebahagian daripada itu? Dahulu waktu perang Khandaq, seminggu deadline untuk siapkan parit sebelum 10,000 orang menjarah kota Madinah. So by hook or by crook mereka kena siapkan parit sebelum tentera datang. Kalau tidak, tak mampu sekadar 3,000 orang untuk mempertahankan kota Madinah daripada diserang 10,000. Kami nak selamatkan keluarga kami ni. Caranya macam mana? Kena gali parit. Bila deadline? 1 minggu. Sebab tu Nabi dan para sahabat tak berhenti gali. Ketakutan, kekhawatiran, kegusaran dengan musim sejuk. Dengan tak ada kerja lain. Dah kalau tak ada kerja lain, gali parit 1 minggu. Nak cari makan macam mana? Tak boleh cari makan, kena gali parit. Tak boleh buat kerja lain, kena gali parit. Sebab tu Nabi sampai 2 ketul batu ikat di perut. Nak tunjukkan baginda sangat serius untuk capai benda tu. Tuan-puan, kalau ikut logik, Nabi ni pesuruh Allah. Kan? Sepatutnya angkat tangan doa je lah. Kenapa nak gali parit? Angkat tangan doa. Kenapa nak gali parit? Nabi nak tunjuk ada masanya kita kena buat apa yang perlu dibuat. Ada masanya kalau dah tak mampu sangat, angkatlah bendera putih. Itu je cara yang kita ada. Dahsyat. So, kesan daripada peristiwa-peristiwa besar semacam itu kita ambil dan inilah ya Allah usaha kami. Kan patutnya Nabi itu doa je lah, angkat tangan doa. Ini ahli politik entah mana entah tiba-tiba tak payah angkat bendera putih, kita angkat tangan berdoa. Nabi dulu perang Khandaq kenapa tak angkat tangan je berdoa?
Tapi Nabi tetap buat aktiviti yang mendapat saranan daripada Salman Al-Farisi. Kalau ikut Salman Al-Farisi, orang Parsi. Dia bukan bangsa Arab. Dia baru je peluk Islam. Baru beberapa minggu peluk Islam. Entah-entah spy daripada kerajaan mana hantar ke situ. Tapi Nabi terima idea tu. Kerana apa? Boleh laksana. Ui, dahsyat. Oh, tak, kita tak nak cerita pasal perang Khandaq, tapi kita nak cerita pasal Bani Nadir. Sampai pada ayat yang ketiga. Sebab perang Khandaq tu, dia menuju kepada satu situasi lain, kepada perjanjian Hudaibiyah. Yang ini perang Bani Nadir baru settle perang Uhud. Menuju ke perang Khandaq. Tapi Nabi settlekan dulu masalah Bani Nadir. Perang Khandaq dia dengan Bani Quraizah. Dia ada 3 bani kan? 3 kaum Yahudi besar. Bani apa yang pertama? Qainuqa, betul Kak. Qainuqa. Yang kedua ni Bani Nadir. Dan yang ketiga Bani Quraizah. Setiap satu dia ada masalah tersendiri. Kali ini selepas perang Uhud, Allah suruh settlekan dengan Bani Nadir, bani yang mempunyai kekuatan terbesar. Dan saya tak dapat gambarkan kalaulah Bani Nadir tidak diusir awal dan berlaku perang Khandaq. Kucar kacir Madinah. Kucar kacir. Mujur yang tinggal itu Bani Quraizah yang kurang kuat tetapi sangat licik. Dia punya problem dia pada Bani Quraizah ni, diorang sangat licik sehingga Madinah waktu itu pun berada dalam keadaan sangat tidak stabil. Ditambah lagi ada isu rumah tangga melibatkan Nabi. Ada isu rumah tangga sahabat melibatkan Nabi sewaktu perang Khandaq. Wah, tu dahsyat. Tu dahsyat. Okey. So, kita terus pergi ayat ketiga surah Hasyr. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Maksudnya kalaulah tidak kerana Allah telah tetapkan pengusiran Bani Nadir ini, walaula an kataballahu alaihim, kalaulah bukan kerana peristiwa ini sudah pun Allah tetapkan bagi mereka. Maksudnya macam mana? Allah nak bagi tahu kalau Bani Nadir tak jadi pergi. Kan dalam ayat kedua dinyatakan Bani Nadir diusir, pergi, diorang keluar. Setelah berlaku apa yang telah berlaku tu, Nabi sudah tawarkan bagi warning 10 hari kau kena keluar, diorang dihasut, diorang tak nak keluar, Nabi pergi kepung. Allah kata kalau diorang tak keluar, maksudnya setelah dikepung, diorang tak juga berangkat pergi. So Allah nak bagi tahu apa ni? Allah nak bagi tahu pernah dulu kita belajar waktu tingkatan 5, tingkatan 4. Kebarangkalian. Kan, kebarangkalian. Kalau berlaku A jadi macam mana, kalau berlaku B jadi macam mana. Sekarang ni dalam sejarah kita tahu Bani Nadir keluar. Tapi sekarang Allah gambarkan kalau diorang tak keluar, apa berlaku? Tu ayat ketiga. Kalau diorang tak keluar, apa berlaku? La'adzabahum fid dunya. Mereka confirm kalah. Nabi kepung hanya dengan mungkin berapa? Beberapa ratus orang. Kalau ikut perang Uhud, diorang keluar tu 700 orang. Tapi kalah. 440 daripada ini termasuk Hamzah tewas, kalah. So selepas daripada peristiwa perang Uhud, katakanlah kekuatan tentera Islam 600 orang. 600 nak lawan dengan 600 Bani Nadir, Allah kata diorang confirm kalah.
Yahudi confirm kalah. Perkataan yang Allah pilih adalah al-jala, digunakan untuk menggambarkan keluarnya. Al-jala tu kan perkataan al-jala, alaihimul jala. Al-jala tu maksudnya mereka keluarnya dalam keadaan beramai-ramai, sama ada orang tu berkeluarga atau tanpa keluarga, dari satu wilayah untuk tidak kembali lagi, keluar selama-lamanya. So walaula an kataballahu alaihimul jala, kalau bukan kerana Allah yang menetapkan mereka keluar selama-lamanya, la'adzabahum fid dunya, mereka confirm diazab di dunia. Maksudnya mereka confirm kalah bila berperang dengan orang beriman. So rupanya tindakan orang beriman, terutamanya para sahabat waktu itu, terhadap mana-mana musuh Islam. Terhadap mana-mana musuh Islam, itu bermaksud Allah turunkan azab buat musuh Islam. So dalam Quran ada ketikanya Allah guna perkataan azab. Allah guna perkataan azab di dunia. Maksudnya tindakan orang beriman ini mendatangkan mudarat terhadap musuh Islam. So dalam konteks ini, bila Allah kata la'adzabahum fid dunya, Allah memenangkan tentera Islam terhadap musuh Islam. Malah bukan sekali azab, dua kali. Di dunia kalah perang, di akhirat walahum fil akhirati azabun nar. Walahum fil akhirati azabun nar. Kenapa ayat ketiga ni timbul? Sebab ayat ketiga ini akan menutup sangkaan-sangkaan, terutamanya orang terkemudian bila baca sejarah. Tentera Islam belum tentu menang lah kalau nak lawan dengan Bani Nadir ni, mujur diorang lari. Kan? Boleh jadi persepsi itu timbul kan? Tak, Allah tutup persepsi itu. Kalaupun diorang tak lari, diorang confirm kalah. Hui, dahsyat. Dahsyat. Tengok bagaimana Allah jaga maruah, integriti, capability tentera Islam dan para sahabat waktu itu daripada menerima sangkaan-sangkaan buruk daripada generasi akan datang. Kita mungkin boleh kata Bani Nadir kuat, diorang saja dia bagi peluang, diorang lari tu semata-mata nak jaga aib je. Kalau diorang perang one on one, kalah tentera Islam. Tak, Allah kata tak. Kalau bukan kerana Allah keluarkan mereka, dah tentu mereka kalah perang. Itu satu. Yang kedua, ayat ini memaparkan betapa Allah masih bagi peluang kepada Bani Nadir untuk bertaubat. Diorang duk bincang macam mana buat. Okey, pergi dekat video tu, tekan choose virtual background. Tekan choose virtual background, boleh pilih video filter. Dekat situ macam-macam filter boleh dapat. Kalau nak saya jadi rusa pun boleh. Tapi okey, itu selingan. Macam mana buat tu. So, ayat ketiga ini menunjukkan betapa rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, tak kira dia bangsa apa. Walaupun pada dasarnya Allah sedang cerita tentang Bani Nadir. Tengok berapa kali Allah bagi warning, sama ada melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada pernyataan ini. Warning pertama, Nabi bagi warning 10 hari kau keluar. Kan itu peluang. Menginsafi diri. Kami sudah wujudkan perlembagaan dan kami bersalah sebab tidak patuh pada perlembagaan. Kami wajar dihukum.
Okey, kami bertaubat. Tak makan. Tak makan warning pertama. Warning kedua, para sahabat Nabi dan para sahabat pergi kepung. Bukan terus serang, kepung. Bagi peluang. Dan pengepungan kali kedua ini, Nabi masih bagi peluang. Kau kena keluar sekarang. Keluar dengan bawa setiap keluarga 1 ekor unta. Penuhkan barang 1 ekor unta, rambus. Bayangkan kalau diorang keluar pada warning kali pertama, 10 hari itu. Tanpa syarat seekor unta, diorang boleh bawa harta diorang sebanyak mungkin. Tapi kerana termakan hasut orang munafik, mereka hanya boleh keluar dengan 1 ekor unta per keluarga. Sebab tu diorang rosakkan rumah, keluarkan tingkap sebab tingkap nako yang berharga tu perlu dibawa pergi. Pintu-pintu rumah perlu dibawa pergi. Warning kali kedua. Dan ini rahmat kali ketiga. Allah kata, kami memang telah tetapkan mereka keluar. Jika tidak, mereka mati dibunuh di situ. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu masa akan datang. Kalau kau tak keluar juga, korang akan mati. Korang akan kalah. Ini Allah bagi chance kali ketiga untuk engkau dapat keluar dan engkau menginsafi apa yang berlaku dan engkau bertaubat. Sebab dalam ramai-ramai 600 orang tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 orang yang menyerah dan masuk Islam. Hanya 2 orang. Hanya 2 orang daripada ramai-ramai itu. Dan Nabi terima pengislaman dia. Ada 2 orang. Tu ada dalam kitab Rahim Maktum. Nanti saya saya bagi nama 2 orang tu. Okey. So kenapa chances itu diberi? Kenapa peluang tu diberi? Kerana Allah kata jika engkau tak berubah, di akhirat nanti engkau akan dapat api neraka. Bayangkan peluang demi peluang, chances demi chances, peringatan demi peringatan kepada Yahudi. Ini merupakan nilai kasih sayang dari Allah. Bentuk dan nilai kasih sayang daripada Allah. Sebab tu bila kita baca surah Hasyar ni, dia memberikan satu kesedaran pada kita. Tolong jangan lihat orang-orang dekat keliling bumi, orang yang tak ada harapan. Sedangkan Yahudi sendiri Allah bagi peluang demi peluang nak menunjukkan diorang ada harapan untuk berubah. Kenapa kita melihat orang lain seolah-olah macam tak ada harapan? Dan kita kesal kenapa kita ada sikap skeptikal terhadap mereka-mereka, contoh yang buat dosa. Kan kita tendensi untuk menjauhi pesalah-pesalah dan pelaku-pelaku ni. Cuba tengok saja sikap kita, sikap orang Melayu, sikap masyarakat kita berhadapan dengan kes bunuh diri. Apa first impression kita terhadap orang yang bunuh diri? Dia dah mati. Tapi tanggapan kita pada dia, ini dah tentu neraka lah ni. Itulah bodoh, siapa suruh bunuh diri? Normal kita akan cakap macam tu. Tapi lihat, peristiwa ni dah berlaku. Ayat ketiga, peristiwa ni dah berlaku. Diorang dah keluar. Tapi Allah bagi tahu apa kebaran kalian kalau dia tak keluar. So, kita tahu tak apa berlaku pada sebab ada komputer kat sebelah, ada gangguan suara orang bercakap. Saya slowkanlah komputer kat sebelah ni. Okey. Kita melihat orang bunuh diri, tapi kita tahu tak apa bermain dekat minda, emosi, perasaan dia. Boleh jadi sewaktu dia bunuh diri itu, fikiran dia tidak waras. Dia jadi gila. Orang gila buat sesuatu, dihukum ke? Allah hukum ke? Tak.
tolong cari lebih daripada 70 alasan supaya kita tidak sangka buruk pada orang lain. Itu saranan daripada Ibn Taymiyah. Allah nak kita hidup ni, tolong jangan sangka buruk. Sebab tu ayat ketiga ni timbul. Tolong jangan sangka buruk. Mentang-mentang dalam sejarah Bani Nadir ni kuat, maka kita sangka buruk kalau diorang tak keluar, confirm Nabi kalah. No, jangan sangka buruk. Allah kata diorang akan kalah. So, sama peristiwa macam orang bunuh diri. Jangan sangka buruk pada diorang. Allah tahu dan itu kerja Allah. Jangan masuk dalam wilayah Allah untuk menghukum orang lain. Wow. Itu antara pengajaran besar daripada surah ini. Okay, apa yang kita boleh belajar. Kemudian ayat keempat. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Ini ayat keempat ini Allah reveal apa problem sebenar. Problem paling dasar, masalah utama Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir. Apa masalah utama mereka? Masalah utama mereka bukan kerana tak nak bayar diat, bukan kerana mereka ini tak nak bantu Nabi sewaktu perang Uhud. No. Masalah utama mereka adalah syaqqullah, menentang. Masalah utama mereka menentang Allah dan Rasul. Lalu Allah kata, siapa yang menentang Allah, fa innallaha syadidul iqab. Cuba tengok betul-betul ayat tu. Okey, cuba tengok betul-betul ayat tu. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Mereka menentang Allah dan Rasul. Frasa kedua, siapa yang menentang Allah tanpa sebut Rasul, siapa yang menentang Allah, maka Allah akan azab dengan amat berat dan dahsyat. Fa innallaha syadidul iqab. Kenapa dibuang perkataan Rasul tu? Bani mana yang nak bunuh Nabi, jatuhkan batu besar tu? Bani inilah, Bani Nadir ni. Waktu kita pergi umrah kan ada melawat tempat-tempat tu. Salah satunya ada satu surau yang sengaja dibuka atapnya tu. Yes, Bani Nadir. Nabi sedang berehat di situ. Ada satu batu besar dekat belakang, batu tu yang nak ditolak. Dan batu tu kekal sampai sekarang. Sengaja Allah kekalkan di situ. Saya ada singgah, saya lupa perkampungan, dia ada sebut perkampungan Bani Nadir. Dekat situ Nabi dan para sahabat berehat. Nak berbincang dengan Bani Nadir. So ayat keempat ni dalam keadaan sangat pelik. Di awal Allah sebut Rasul, kemudian Allah tak sebut Rasul. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqillaha, tanpa sebut Rasul, fa innallaha syadidul iqab. Menentang Allah dan Rasul, konsekuensinya besar. Konsekuensinya besar. Sekarang ini kita ada penentang-penentang kepada agama Islam. Okey? Penentang-penentang yang kita anggap mereka menentang agama Islam. Memperlecehkan Quran, kan, buat karikatur Nabi, membuat komen-komen tentang agama. Tapi kalau kita perhati sungguh-sungguh, tidak semua yang mereka buat tu ditujukan terus kepada Allah
dan Rasul. Boleh jadi yang mereka kritik adalah perangai orang Islam. Kan? Contoh yang terbaru, seorang doktor, kenyataan Menteri Agama, dia kata makin meroyanlah orang dekat hospital ni sebab yang bakal handle kes tu nanti bukan orang yang berkelayakan. Which is betul lah. Komen begitu diberi sebab dia melihat yang datang ni bukan orang dalam bidang psikologi. Nak merawat pula orang yang ada sakit kognitif. Tak layak. Cuma bahasanya itu agak keras. So boleh jadi dia beri ya, ditempatkan di tempat yang perlu respon balas kita. Kita melihat inilah antara orang-orang yang dengan agama pun. So rupanya Allah nak kita kenal pasti. Adakah penentangan tu, adakah apa yang kita buat ni betul-betul memberi impak penentangan kepada Allah dan Rasul? Atau mungkin itu adalah kerana tindak balas daripada sikap kita, akhlak umat Islam, pertuturan umat Islam, tidak kerana kita tidak bukan kompetitif, kita tidak reliable, maka orang di luar komen pasal Islam. Allah nak bagi tahu, jika penentangan tu terhadap Allah dan Rasul, maka mereka layak diazab. Tapi kalau penentangan tu terhadap Allah nak tolong macam mana? Dulu. Kalau betul akhlakmu, sikapmu, diorang tak akan bertindak macam tu. Ni ayat keempat ni. Kalau akhlak kita betul, akhlak kita dalam kategori bertasbih pada Allah, barulah Allah bagi bantuan. Jika akhlak kita pun ke laut, bantuan apa yang kita harapkan? Malah kita pula syok sendiri. Ini penentang agama Allah, moga korang diazab. Boleh jadi doa kita itu tertolak sebab tidak menepati syarat. Nampak tak? Kita perlu memenuhi certain kriteria untuk dapatkan bantuan daripada Allah. Kita juga perlu memenuhi certain kriteria untuk layak dapat azab. Jika kriteria itu tak match, dia tak Allah tidak. Suara Ustaz tenggelam timbul. Breaking. Oh, tenggelam timbul. Oh, minta maaf. So, aslinya Ustaz kena ulang balik semula kot. Ada poin-poin. Daripada mana? Tadi ni Syah. Okeylah, saya ulang je lah mana-mana ya. Okey. Ustaz, ayat 4 tu. Okey. So, pada ayat 4 ini, Allah nak gambarkan dia ada certain kriteria yang perlu dipenuhi untuk kita dapat bantuan atau untuk musuh Islam ni dapat azab. Dia ada certain kriteria. Bukan simply as apa-apa saja serangan ataupun bentuk ungkapan terhadap orang Islam, maka mereka layak dapat azab. Tak. Mungkin kerana kelemahan kita sendiri, maka respon, komen daripada mereka tu terbit dan terhasil. So kadang-kadang kita sering bila tentera Israel pergi serang Palestin, lalu kita dekat Malaysia ni kita doa apa? Kunut nazilah. Ya Allah, azablah mereka.
kan, hancurkan mereka punya perpaduan, utuskan anjing-anjingmu untuk membelasah mereka. Kenapa doa kita tak makbul? Kan? Kenapa doa kita tak makbul? Kenapa Israel boleh terus bermaharajalela? Ada dua kemungkinan. Mereka belum benar-benar atau kita belum menepati kriteria untuk menerima bantuan, doa dimakbulkan dan mereka diazab. Boleh jadi. So bertahun-tahun kita buat, betul mungkin per individu yang berdoa ni bukan calang-calang orang, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Tapi mungkin kriteria tu bukan melibatkan per individu, tetapi as a ummah, as a whole. Seluruh umat perlu ada certain kriteria supaya dapat bantuan daripada Allah. Dan buktinya melalui Bani Nadir ni. Buktinya melalui Bani Nadir ni. Para sahabat dalam keadaan mereka sudah pun memenuhi kriteria tertentu untuk melayakkan mereka dapat bantuan. Islam yang mereka bawa waktu itu, Islam yang sama. Kan? Kalau kita jumpa mana-mana orang beriman waktu itu, mereka represent Islam yang sama. Cuba sekarang, kita jumpa mana-mana orang Islam. Sama tak Islam yang dia bawa? Versi masing-masing. Versi Habib lain, versi ahli sunnah lain, versi orang yang kata ahli sunnah ni orang bid'ah lain. Macam-macam versi orang Islam. Orang Pakistan lain, dekat Indonesia lain, dekat Saudi lain. So macam mana kita nak dapatkan bantuan? Ayat keempat menegur kita tentang itu. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Kalau perbuatan mereka benar-benar offend Allah dan Rasul, yes, dorang layak dapat azab. Tapi dekat Israel sendiri, dalam Israel itu sendiri, ada orang Islam. Kita berdoa suruh hancurkan Israel. Sedangkan dalam negara Israel ada orang Islam. Dan kita tak pernah kisah pun orang Islam tu dapat azab ke tidak. Sebenarnya orang Israel, Zionis ni, dia sangat faham tentang Quran. Sebab tu negara dia selamat. Sebab dia bagi orang Islam yang favor dengan dia masuk, yang masih menyebut kalimah Allah. Dan kita bertubi-tubi minta Allah azab mereka. What? Apa kita tak baca ke sejarah? Apa kita tak baca ke suratul Fatah? Tak faham ke suratul Fatah? Dahsyat. Dahsyat. Saya pernah kongsi suratul Fatah dengan grup Kak Noriha. Yang grup ni nantilah lain kali kita akan kongsikan surah Fatah. Surah yang turun selepas daripada peristiwa Bani Nadir ni, berkaitan dengan perang Khandaq dan perjanjian Hudaibiyah. Okey. Perkataan yusyaqi. Perkataan yusyaqi. Yusyaqi ni diambil daripada syik yang bererti belahan ataupun sisi samping. Syik ni bererti belahan. Maksudnya adalah yang bermusuhan dengan pihak lain. Kan orang yang bermusuh ni biasanya dia tak nak berhadapan. Orang yang bermusuh dia tak nak bertemu muka.
Kalaupun bertemu muka, dia masing-masing menghadap ke tempat lain. Paling dekat pun diorang akan duduk sebelah-sebelah je, tak nak tengok muka. Tu maksud syirik. So dari sini, perkataan tersebut dierti sebagai memusuhi. Memusuhi, duduk membelakangi atau duduk membelakangi ataupun mengesampingkan. So diertikan sebagai memusuhi. Kata yang digunakan dalam ayat ini pada mulanya berbunyi yusyaqik, ada dua qaf. Yusyaqik ada dua qaf. Ada dua huruf qaf. Tapi dalam ayat ini salah satunya diidghamkan sehingga tidak terbaca. Okey, salah satunya diidghamkan sehingga tidak terbaca. So qaf itu ada syaddah. Satu qaf tu dihazafkan, dibuangkan, diidghamkan. Menurut Al-Biqai, isyarat bahawa permusuhan Yahudi terhadap Allah dan Rasul, mereka sembunyikan seperti mana tersembunyinya huruf qaf ni. Walaupun pada dasarnya tersembunyi huruf qaf melambangkan tersembunyinya permusuhan mereka, tetapi bila kita baca, kita nampak dengan jelas. Kita nampak dengan jelas permusuhan tu. Macam mana pun diorang sembunyikan, tapi nampak dengan jelas sebab sama ada kita waqaf akan keluar qalqalah kubra ataupun kita baca terus sebab ada syiddah, nampak jelas permusuhan tu. Sembunyikanlah macam mana akan nampak. Daripada tulisan sendiri, kan, daripada penyembunyian huruf itu, Allah gambarkan betapa mereka memusuhi Allah dan Rasul itu dengan sangat dahsyat. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqqillaha wa rasulahu wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab. Kalau perasan bentuk-bentuk azab daripada Allah berbeza-beza. Kalau ayat di atas, ayat ketiga, azabin nar. Ayat keempat, syadidul iqab. Tapi dalam bentuk begini. Allah tidak kata Allah akan azab. Allah kata, di sisi Allah ada azab yang dahsyat. Dan ini bentuk rahmat seterusnya daripada Allah. Kita kalau anak kita nakal, adakah bila dia buat kesalahan pertama tu kita terus rotan? Tak. Kesalahan kedua? Mungkinlah kot ustaz, tapi saya bapa penyayang. Kan, saya ibu penyayang. Kesalahan ketiga? Kesalahan ketiga cubit je kot dulu. Kesalahan keempat? Kesalahan kelima? Keenam? Ketujuh? Yahudi ni, dia buat kesalahan berapa banyak kali dah? Sejak zaman Nabi Musa. Sebelum tu lagi Nabi Yaqub, anak-anak dia tu. Buat kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan. Allah kata apa? Pada ayat keempat ni. Siapa yang bermusuh dengan Allah? Okey, siapa yang bermusuh dengan Allah? Sebab tu Allah tak sebut Rasul. Siapa yang bermusuh dengan Allah? Allah punya azab dahsyat. Seolah-olah macam ni. Anak, tolong jangan buat kesalahan ni. Kalau kau buat juga, bapa ada rotan tau. Abah ada rotan. Abah tak kata, abah pukul. Abah akan pukul. Tak. Abah kata, abah ada rotan. Aku ada azab tau. Macam tu. Fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang bermusuh dengan Allah, aku ada azab tau. Kau jangan main-main. Allah tak kata, aku akan azab. Tu beza.
Kalau akan azab, Allah sudah pun menggerakkan sesuatu untuk mengazab. Tetapi kalau Allah kata, aku ada azab, Allah cuma bagi satu pernyataan. Supaya engkau takut. Belum ada tindakan apa-apa. Macam pegawai kerajaan, engkau buat salah laku, kita ada pekeliling yang perlu dipatuhi. Ketua jabatan masih belum ambil tindakan. Dia masih dalam bentuk nasihat. Kita ada pekeliling. Kalau buat begini akan jadi begini, kalau buat begini akan jadi begini. Tolong beringat. Itu rahmat besar tuan-tuan. Sebab tu pernyataan pada ayat keempat ni Allah tak sebut Rasul. Kalau kau bermusuh dengan Allah, Allah ada azab. Tapi tolong, jangan dengan Rasul. Sekarang ini Rasul ada tak? Ada tak orang bermusuh dengan Allah? Ada. Orang tu diazab? Belum. Rasul tak ada sekarang ni. Rasul dah wafat. So boleh jadi fasa pertama ayat ini dituju kepada orang waktu itu. Fasa kedua dituju kepada orang sekarang. Sekarang Rasul tak ada. Tapi orang bermusuh tak dengan Allah? Ya. Allah kata Allah ada azab. So kalau tahu Allah ada azab, bertaubatlah. Jangan sampai daripada pernyataan Allah ada azab menjadi kepada status engkau layak diazab. Itu rahmat besar dari Allah. Walaupun dalam kita tengah bincang tentang azab, tapi rahmat daripada Allah lebih besar daripada itu. Dahsyat. Okey, ayat kelima. Ma qata'tum. Yes, ya. Yeah. Maksudnya ayat ni azab tu in future, masa akan datang lah kan. Maksudnya sekarang pun Allah tak azab lagi benda tu. Memanglah Allah tak azab. Betul. Okey. Memang Allah tak azab. Walaupun azab tu in future, di ayat ini bukan dalam bentuk aku akan azab engkau. Tak. Allah cuma kata aku ada azab. Allah simpan azab. Macam saya kata, saya ada rotan tau. Saya tidak katakan saya akan pukul dengan rotan saya. Saya cuma kata saya ada rotan. Amaran. Yes, amaran. Bentuk amaran. Ancam. Ancaman Allah. Okay. Yes. Allah ancam dengan azab dia. Tapi Allah tidak ambil apa-apa tindakan daripada Allah. Itu bentuk rahmat daripada Allah. Okey, ayat kelima. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fa biidznillah waliyukhziyal fasiqin. So ayat ini ayat di atas ni, ayat ini menjelaskan salah satu bentuk perintah Allah adalah untuk memelihara alam. Walaupun dalam keadaan berperang. Namun, pohon-pohon kurma bagi Bani Nadir ni, pertamanya pohon-pohon ini istimewa bagi mereka. Sumber kepada ekonomi, sumber pendapatan. Yang keduanya, pohon-pohon ini dijadikan tempat berlindung. Diorang berkubu, berlindung di kubu, ada pohon-pohon, tentera Islam sukar untuk melihat kedudukan mereka. Daripada balik pohon ini, mereka membaling batu. So, pohon-pohon ini, pohon-pohon kurma ini paling lalu ditebang oleh tangan-tangan orang Islam. Maka ketika itu, mereka menuduh orang Islam melakukan kerosakan.
yang bertentangan dengan apa yang selama ini Nabi arahkan. Nabi sebut lain, dalam perang tak boleh buat, tak boleh potong pokok, tiba-tiba kali itu potong pokok. Lalu ayat ini turun, kan? Ulama meriwayatkan bahawa ucapan orang-orang Yahudi itu menimbulkan perasaan berbelah bagi dalam kalangan orang Islam. Nabi kata macam ni, ni macam ni. Maka ayat di atas membenarkan tindakan menebang pokok sekaligus membatalkan bantahan dan tuduhan orang-orang Yahudi itu. Maka Allah kata, apa-apa jua pohon kurma yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaan asal, maka yang demikian itu adalah dengan izin Allah. Dan kerana Allah hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Kenapa Allah sebut fasik? Sebab fasik maksudnya rosak. Orang yang suka melakukan kerosakan. Ironinya, bila kita menebang pokok, kita melakukan fasik. Kerosakan kepada alam. Fasik ni merosakkan diri. So Allah kata, aktiviti penebangan pokok ni aku izinkan. Dan ini merupakan tindakan untuk melemahkan moral orang-orang yang suka merosakkan diri. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, engkau kisah pula pokok engkau ditebang. Engkau diri engkau tu rosak, engkau tak pernah kisah. Kan? Kau langgar perjanjian dengan Nabi. Kau tak nak ikut Nabi dah bagi 10 hari tempoh untuk engkau beredar. Kau tak nak ikut. Kau suka ikut pula perkataan daripada orang munafik. Kau tak nak bantu sedangkan sama-sama satu negara. Kau tak pernah kisah yang kau selama ni merosakkan janji. Tapi bila orang rosakkan pokok engkau, bila engkau rosakkan janji, kau tak pernah pun bat an eyelid. Tapi bila orang rosakkan pokok engkau bising. Kau ni jenis macam mana? So, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fa biidznillah waliyukhziyal fasiqin. Untuk melemahkan, menimpakan kehinaan kepada orang-orang fasik. Wa ma afa Allahu ala rasulih, dan apa jua kurniaan Allah kepada Rasulnya. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa jua harta rampasan. Okey? Apa jua harta rampasan, harta benda peninggalan, semuanya milik Rasulullah. Ini berkaitan dengan harta faid. Harta faid apa? Harta rampasan perang. Ayat ini membenarkan mengambilan harta mereka sebagai kesan daripada pemberontakan mereka selama ini. Okey, harta faid. So, okey, kita baca dulu dia punya maksud. Dan apa juga yang Allah kurniakan kepada Rasul dari peninggalan harta benda mereka, kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun untuk mengalahkan mereka. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya mengalahkan sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. So, setelah berlakunya pengepungan dan pengusiran, adanya harta-harta yang ditinggalkan.
So sekarang ni harta ni nak bagi pada siapa? Harta yang ditinggalkan tu dekat kubu tu kan diorang boleh keluar dengan satu ekor unta je. Sedangkan diorang punya harta masih banyak. So harta yang tinggal itu nak bagi pada siapa? Lalu perkataan afa kan, wama afa Allah, perkataan afa itu diambil daripada fa'a dan fai'u yang bermaksud kembali bayangan ke tempatnya semula. Bayang kembali ke tempatnya semula. Harta adalah milik Allah. Allah yang Maha Kuasa itu menghendaki agar harta diperolehi dan maka orang-orang enggan lain dia tak nak ikut apa yang Allah nak tentukan. Dengan perampasan harta mereka, ini bererti harta itu kembali kepada Allah. So, harta kita ni milik Allah sebenarnya. Dan kerana Yahudi Bani Nadir tu berperang dengan Nabi, seolah-olah dia berperang dengan Allah. Lalu bila dia kalah, harta itu perlu dikembalikan kepada Allah. Kan? Harta itu perlu dikembalikan kepada Allah. Berarti kembalinya harta itu kepada Allah. Lalu Allah memberikannya kepada Rasulullah untuk sesuai ikut apa yang Nabi rasa perlu. Sebab tu hukum fai' dalam Islam 1/5 daripada harta rampasan perang perlu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada omong-omong yang kata, Nabi tak buat apa pun, Nabi dapat 1/5. Wih, dahsyat betul. So, dia punya bentuk macam tu. Semua harta ni sebenarnya milik Allah. Tapi bagi orang yang menentang, dia sebenarnya tak layak pun menikmati nikmat tu. So, bila dia kalah, harta tu relatifnya kembali kepada Allah. Dan Allah serahkan harta tu kepada Nabi untuk Nabi uruskan. Tu yang Nabi dapat 1/5. So dalam istilah hukum, fai' adalah apa yang diperoleh kaum muslimin dari musuh mereka, baik melalui peperangan maupun tanpa perang. Maksud tanpa perang, tadi tu diorang kepung, seorang tu dibiarkan melarikan diri. Tu tanpa perang lah. Kerana itu kata ini lebih luas maknanya daripada kata ghanimah. Kerana ghanimah khusus diperolehi setelah peperangan. So fight ni lebih luas daripada ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang setelah berlaku peperangan. Tapi fight sama ada berperang atau tidak berperang. Ada juga ulama yang langsung memahami kata fight khusus untuk harta benda musuh yang diperoleh tanpa peperangan. Pendapat ini sejalan dengan kandungan Kenapa Nabi banyak sangat dapat? Maka penjelasannya pada ayat yang ke-7. Ma'afa Allahu ala rasulih. Apa saja yang dikurniakan daripada harta rampasan perang tu, bila diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah akan kembalikan harta itu kepada siapa? Zil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Bila Nabi urus harta tu, Nabi kembalikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk pergi berperang. Terutamanya anak-anak yatim, kaum kerabat Nabi, orang-orang miskin, orang-orang musafir. Why? Kenapa? Kenapa Nabi perlu buat begitu?
Sebab kan tadi ada istilah ghanimah, harta rampasan perang. So harta rampasan perang ni siapa yang rampas? Siapa yang rampas? Siapa yang dapat? Orang yang pergi berperang. Katakanlah penduduk Madinah 3,000 orang, termasuk perempuan, kanak-kanak, orang tua, semualah 3,000 orang. Yang pergi perang Badar 300. So 10% yang pergi. So kalau yang dapat harta rampasan perang ni hanya 10%, tentera je yang dapat, habis yang tak dapat pergi perang ni, dia dapat apa? Terutamanya yang tak dapat pergi perang apa? Anak yatim, kan, orang yang sakit, orang tua, wanita. So, kalau perang Uhud, 3,000 orang, yang pergi 700. Atau yang pergi perang Uhud 1,000 orang, daripada 3,000 orang. 1/3 pergi. Hanya 1/3 yang dapat harta. Yang lain. So, nampak tak? Apa yang Allah datangkan ini sebagai cara untuk memecahkan monopoli, hanya tentera sahaja yang boleh kaya dapat harta rampasan perang. Orang lain tak ada peluang. Kenapa Nabi perlu agihkan semula? Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Maksud orang-orang kaya ni apa? Tentera yang sudah cukup dapat harta rampasan perang sebelum ni. Harta itu tidak hanya beredar dalam kalangan orang kaya. Sebab tu kita wajib keluar zakat 2.5% supaya harta tidak hanya berlegar dalam kalangan orang kaya. Makin kaya, makin banyak dikeluarkan zakat. Sama macam Faid. 1/5 yang Nabi dapat bukan hanya untuk kegunaan Nabi dan keluarga. Nabi kembalikan kepada masyarakat. Supaya harta itu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang-orang yang ada kesempatan. Tuan-puan, kaya ni kerana kita punya usaha kita jadi kaya atau anugerah daripada Allah? Allah bagi Ustaz. Allah bagi. bagi Ustaz. Kan? Bukan kerana kita. Allah bagi kita peluang. Allah bagi kita kemahiran. Dan orang lain pun ada kemahiran. Kan? Orang lain pun ada kemahiran. Tapi peluang itu Allah bagi, maka kita dapat. Lantas, bila kita ada kemahiran dan kita dapat peluang dan kita dapat rasa harta lebih. Korun. Oh, ini semua kerana usaha aku. What? Tak. So, orang yang kaya, yang cukup ni, dia perlu buat sesuatu supaya harta tu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang kaya. Orang yang kaya, dia akan dapat lebih banyak peluang berbanding orang miskin. Dia lebih banyak kontak, dia lebih banyak connection berbanding orang miskin. Anak-anak orang kaya lebih banyak dapat peluang dan lebih kuat kabel dia berbanding anak orang miskin. Beza. Sebab tu ayat ini, ayat yang sangat luar biasa. Perhatian kita, keprihatinan kita kepada yatama, masakin, ibnu sabil sangat perlu supaya harta itu tidak hanya berlegar dalam kalangan orang kaya. Tak ada berlegar dengan orang kaya. Yes. Itu paling penting. Supaya Orang ekonomi kaya kita tak berlegar. Berlegar. orang kaya ni kalau dia jumpa, apa dia borak?
peluang. Dia hanya borakkan peluang. Aku ada kawan yang nak ni, engkau boleh supply tak? Peluang. Orang miskin. Apa dia borak? Dia tak sempat nak borak sebab dia buat 2-3 kerja. Kalau borak pun, aku dekat mana makan murah sikit. Itu je. Tapi orang kaya, dia tak fikir pasal makan. Dia akan fikir pasal peluang. Dan ayat kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, sepatutnya kita tuliskan dan gantungkan di gedung-gedung konglomerat harta ini supaya tidak beredar hanya dalam kalangan orang-orang kaya saja. Oi, dahsyat. Dahsyat. Dan Allah tutup ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja perintah yang dibawa oleh Rasul, kamu kena ambil, terima dan amal. Wa ma nahakum, apa yang dia tegah, kamu kena jauhi. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Second time Allah sebut tentang innallaha syadidul iqab. Ayat keempat dan sekarang ayat ke-7. Berkaitan harta. Engkau tak nak ikut apa yang Nabi buat, azab Allah pedih. Kali pertama Allah sebut azab Allah pedih ni pada siapa? Yahudi. Sekarang Allah sebut pada siapa? Kita. Terutamanya tentang tata cara dan tata kelola harta. Kita nak bantuan Allah, tapi bab pengurusan harta kita fail. Macam mana nak dapat bantuan Allah? Malah, kita bukan sekadar tak dapat bantuan Allah, kita dapat ancaman azab yang dahsyat. Sama seperti orang Yahudi tadi dapat. Wow, ini ayat 8. Dan ayat ini ada macam tak ada kaitan dengan pandemik sekarang kan? Bank-bank makin kaya. Bayangkan, start daripada tahun lepas kita pandemik ni. PKP 1, PKP 2, PKP 3. Tengok awal tahun hari tu. Setiap bank keluarkan status keuntungan bilion. Dan kerajaan terpaksa merayu untuk minta sesuatu daripada bank, moratorium. Merayu. Maka layak tak bila Allah kata innallaha syadidul iqab? Dia dah untung bilion, tuan-tuan. Bank ni dah untung bilion. Waktu orang tengah terdesak sampai ada yang bunuh diri pun masih nak kutip lagi. Sebab engkau berhutang. Engkau berjanji dengan aku untuk bayar. Kau kena bayar. Walaupun keadaanmu. Oh, time ni kau sebut pasal janji. Time ni baru kau nak sebut pasal janji. Tapi tentang keadaan orang tu, kau tak pernah ambil kisah. Nampak tak perkaitan fasikin, kan merosakkan janji perjanjian. Tentang orang tu nak bunuh diri. Fasad. Wih, ayat ni. Gila, surah ni lain macam. Surah Hasyar ni lain macam. Dia bukan sekadar menceritakan waktu itu, tapi kita sedang menghadapi realiti yang sama. Apa fungsi bank sebenarnya?
Kenapa orang-orang bank ni cara dia berfikir lain macam? Allah memperkenalkan satu cara berhutang. Digelar sebagai qardul hasan. Dan bila kita cadangkan idea ni pada bank, apa jawapan bank? Kami bukannya welfare. Tengok jawapan dia. Kami bukan badan kebajikan. Dan jawapan itulah yang mereka bawa sehingga kita percaya bank bukannya badan kebajikan untuk bantu orang. Habis apa fungsi bank? Raih keuntungan lah Ustaz. Bank adalah sistem pinjaman dan dia tempat menyuburkan riba terutamanya yang konvensional. Bank. Bank. Kenapa dia tak boleh bantu rakyat yang bank ni dapat bergerak kerana orang simpan duit pada dia. Kan? Apa usaha dia untuk jana keuntungan? Bukan duit dia. Duit orang. Duit orang lain simpan dekat dia. Orang simpan dekat dia, dia ada modal untuk dia niagakan dan dia dapat untung. Dia labur sehingga leburkan masa depan kita. Maka dijanjikan, okey 3%, digula-gulakan dengan janji 3%. Kau pinjam dari aku, okey. Tapi kerana bertangguh, maka adalah certain jadual yang perlu dipatuhi, pembayaran begini dan begini. Katakanlah dunia ni tak ada bank, kita boleh hidup tak? Boleh hidup kalau kita pegang prinsip qardul hasan. Kita pegang prinsip kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu bukan hanya beredar dalam kalangan orang kaya, dalam kalangan kamu. Cuba bayangkan ayat ini kita tujukan pada bank. Harta itu bukan hanya berlegar dalam kalangan orang-orang bank. Bukan dalam kalangan bank-bank. Orang dalam situasi pandemik, kilang tak buka, kedai tak buka, orang tak boleh berniaga. Bank masih untung 4.6 bilion Maybank. Paling rendah pun 800 juta. M-Bank untung 800 juta. Setahun yang lepas. Dan dia masih tak nak bertolak ansur. Tak apalah, korang buat masa ni, korang tak payah bayar dulu, kita orang KIV lah pembayaran ni. Macam tu tak boleh ke? Oh, kerana kau moratorium 3 bulan, so kita punya perjanjian kena panjangkanlah 12 bulan. What? So, wajar tak bila Allah bagi amaran innallaha syadidul iqab? Wajar tak amaran tu sama dengan amaran yang diberi kepada Yahudi? Sebab perangai dua-dua lebih kurang sama je. Dan perlu diingat, ayat ketujuh ditujukan kepada orang Islam. Orang Islam. Wow. Dahsyat. Mana kita nak lari, Ustaz? Kalau saya nak lari, saya lari dekat balapan stadium. Memang orang Ekonomi sistem perbankan memang orang Yahudi pegang. Yes. Nanti lepas ni, puan-puan boleh rujuk kes Lehman Brothers.
Lehman Brothers. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Dia bank berusia ratusan tahun dan akhirnya bank kerana permainan jual beli hutang. Bankrupt. Tu nanti detailnya tuan-puan boleh carilah Lehman Brothers ni. Tapi sistem perbankan adalah sistem yang diambil peluang oleh Yahudi untuk memanipulasi. Kerajaan Uthmaniyah dulu runtuh kerana pinjaman ni lah. Pinjaman dan kadar bunga. Tak boleh nak bayar, akhirnya tergadai negara. So, kita nak lari macam mana? Cara kita lari, entah, saya pun tak tahu. Tapi dalam ayat ini, Allah kata, tolong jangan biarkan harta itu beredar dalam kalangan orang kaya. Kalau kita rasa kita cukup, maka kita cuba untuk cukupkan pula keperluan orang lain. Supaya masing-masing antara kita dalam komuniti kita ni, berkongsi rezeki, okey. Dalam kalangan kita ni ada empowerment. Empowerment. Hari itu saya baca tulisan saudari Ayat Ibrahim. Antara dia punya suggestion adalah, dia bawakan senario. Senario macam mana bentuk Qardul Hasan. Katakanlah saya baru keluar universiti dan baru bekerja. Dan saya perlu beli transport untuk berulang-alik ke pejabat. Rata-rata anak muda perlu beli kereta. Berapa harga kereta? 20,000. 20,000. Katalah nak beli arus, up sikit kan. Daripada 20,000, 40,000. 40,000. Dalam komuniti kita ada tak yang mampu? Ada orang-orang yang pencen kan, yang dah tak ada hutang bank. So daripada untuk mengelakkan anak muda ini berhutang dengan bank, diorang tawarkan untuk Qardul Hasan. Bukan satu orang, beberapa orang buat Qardul Hasan. Qardul Hasan macam mana? Beberapa orang ni, jom kita buat satu tabung amanah. Tabung amanah masing-masing menyumbang apa saja yang lebih kita ada. Menyumbang apa saja yang lebih. Buat satu dana. Siapa-siapa nak pinjam 40,000 kita bayar cash terus pada syarikat. Syarikat kereta. Yang orang ni kena bayar balik amount yang sama. Tak lebih tak kurang. Amount yang sama yang dipersetujui masa dia. Dan masa tu perlu relatif. Contoh 40,000. Dan dia janji nak bayar, letaklah nak bayar 5 tahun. Macam perjanjian bank. 40. 40. Asal saya punya kalkulator ni tak bergerak. 40 bahagi 5 bahagi 12. Sebulan dia kena bayar 600 tanpa faedah. 666. Sebulan dia kena bayar 666. Okeylah. Kan? Dia tak perlu risau pasal ada fluctuate dan tak ada bunga. Tak ada harga lain. Hanya harga itu. Dan bila dia bebas daripada riba, dia sebenarnya tidak merisikokan diri dia untuk berperang dengan Allah dan Rasul. Riba ni kita perang dengan Allah dan Rasul. So, komuniti kita tu akan jadi lebih berkat, doanya lebih cepat diterima, kehidupannya lebih
Lebih hebat, dan tindakan ini akan mematikan pihak bank. Sebab transaksi dilakukan secara cash. Bank dia boleh hidup kerana kita meminjam. Habis nak beli rumah macam mana Ustaz? Mana boleh. Rumah ratus-ratus ribu, juta. Dan kalau terdesak sangat, adanya orang-orang kaya yang berfikiran begitu, fikrah yang sama. Nak membebaskan orang muda, orang yang susah dan orang yang sukar ini daripada pinjaman-pinjaman samsot macam along. Ada faedah. Yang dia ada duit bunga dan ada prinsipal. Interest dan prinsipal. Beli rumah bayar 30 tahun. Dia punya interest, kalau kita beli rumah 450,000, interest dia berapa? 200,000. Kita bayar 2 kali ganda. Uish. Dan kalaulah 450,000 rumah, saya bayar rumah bulan-bulan dengan orang rumah 4,000. Dengan harga 450,000 untuk 30 tahun. Kalau kita kira 450,000 bahagi 30 tahun bahagi 12. Baru sekitar 1,250. 1,250. Tak beban sangat. Ui, dahsyat. Puan-puan. Sebab kita belum usahakan. Kalaulah kita boleh bina komuniti yang nak hidup dengan tadabbur Quran ni. Qardul Hasan sistemnya, innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang beriman ni bersaudara. Sebab tu komuniti di Mekah itu dimantapkan dari sudut akidah. Sama cara berfikir. Nanti Allah jelaskan pula tentang perangai orang Muhajir ni macam mana, perangai orang Ansar ni macam mana. Kita masih belum boleh bina komuniti mukmin dan Muslim itu secara komprehensif kerana kita masih lagi rasa aku nak survive sendiri. Dan harta tu kita masih berlegar dalam kalangan. Kalau M40, T20, T20. Malah cara kita bermuamalah, cara kita bersosial. Tu Islamic Finance kan Ustaz, rumah tu. Ya kot macam tu Islamic Finance. Tapi tak tahulah yang bank Islam buat macam mana. Dia ada Islamic and dia ada conventional tu Ustaz. Tapi Islamic tu even worse than conventional. Setuju? Setuju. Sebab itulah konsep perbankan ni yang perlu kita letak tepi dulu sebagai option paling akhir. Islamic pun ada interest. Tu saya tak nak komen lebih lah. Tapi apapun surah ini menggambarkan begitulah. Tuntutan daripada Allah agar kita memberikan qardul hasan tu masih belum dapat dicapai. Macam itulah. Ustaz, saya mengajar dekat business school kan. Business school UniKL, Islamic Finance. Bergaduh-gaduh Ustaz. Tapi diorang dapat the best Islamic school in the world. Tak faham saya. Aduh. Perbincangan dengan harta memang sangat sensitif. Sangat sensitif. Bayangkan Allah mulakan perbincangan tentang harta ni daripada surah Anfal.
Okey, surah Anfal ni adalah tentang apa perlu dibuat terhadap harta rampasan. Harta rampasan perang. Surah Anfal. Dan kalau kita baca surah Anfal, 40 ayat pertama, 40 ayat pertama surah Anfal adalah tentang Allah sedang menyekolahkan para sahabat tentang harta. 40 ayat pertama. Allah marah sahabat tentang harta. Selepas tu baru Allah bagi tahu. Okey, harta yang ini bagi pada ini, yang ini bagi pada ini. Kalau yang berkuda 2 kali ganda daripada yang berjalan kaki, sebab dia kena jaga kuda dia. Rasulullah dapat berapa? 40 ayat pertama Allah marah dulu. Betulkan dulu cara berfikir tentang harta. Itu tu harta setelah dia berusaha berperang. Bukan harta waris. Harta setelah ni dapat harta. Harta tu, betulkan dulu cara kau berfikir tentang harta ni. Baru selayaknya kau tahu cara nak bahagi. Kalau engkau belum clear tentang harta, sebab harta ini suatu yang sangat sukar untuk kita lari daripada temptation dia. Lain. Tentang harta ni lain. Tentang duit ni lain. Sebab kalau macam puan pensyarah tadi sebut tentang bergaduh-gaduh, well, itu normal. Harta ni normal benda tu berlaku. Tapi bagaimana Allah membetulkan cara manusia berfikir, itu yang kita perlu tengok. Surah Anfal, surah yang ini ada nanti tentang surah Fath juga tentang harta nanti. Wow, dahsyat. Tapi apa pun kita bersyukur, kita masih lagi dalam lingkungan adanya ayat Quran yang kita masih boleh untuk cari, kaji dan hadam supaya kita dapat guide tu. Walaupun dalam hewaya, kebingungan, kecelaruan kita di luar ini, kita masih lagi ada usaha untuk kembali kepada Quran dan melihat panduan sebenar bagaimana. Tinggal lagi kita boleh laksana. Kalaupun tidak kita, jom kita sama doakan agar anak cucu keturunan kita jumpa jalan untuk keluar daripada cengkaman sistem yang tidak adil ini. Saya tak sebut sistem apa, mungkin sistem itu dan sistem ini, tapi ada satu sistem yang tidak adil mencengkam kita dari sudut pengurusan harta. Wallahu a'lam. Sampai 4.30 kan? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Harta. Tarik nafas, Ustaz. Tarik nafas. Satu, dan bila kita Ustaz tadabbur surah ni, kita jauh lagi lah, Ustaz. Betul Ustaz cakap kan, ayat pertama tu kan, tasbih kan. Dari tasbih pun kita dah gagal. Bila kita sampai ke ayat seterusnya, rupanya ada Allah bagi tahu kenapa kita gagal dalam tasbih tu. Dari segi ayat, orang kata harta lagi Ustaz ya, berkaitan dengan harta, pengurusan harta ni kan. Sahabat-sahabat, jika ada sesuatu yang ingin kongsikan, silakan. Dan sudah rasa Ustaz, kan sekarang ni kan, orang duk war-warkan akan timbul Imam Mahdi, berlakunya COVID, berlakunya ujian dari Allah ni semua, akan turunnya konspirasi akan yang dia orang kata akan berlaku seperti mana zaman Nabi Yusuf 7 tahun kemarau semua. Tapi bila kita dah kaji surah ni, bila kita dah Ustaz dah sampaikan apa sebenarnya surah Al-Hasyr ni, sebenarnya berbaik pada kita sendiri lah Ustaz. Kan daripada kita orang Islam sendiri. Kenapa? Walaupun dikatakan Imam Mahdi itu akan turun ke apa, tapi kan selagi tak ada
tasbih tu di dalam diri kita sebagai seorang Islam tu, rasanya macam jauh lagi Imam Mahdi dah sampai kan nak bantu rakyat Palestin. Betul, Konsep betul. konsep tu tak sama. Konsep kita punya fahaman kepada tasbih tu, itulah subhanallah walhamdulillah dia bukan dimaknai dalam kehidupan. Ya. Dia bukan dimaknai. Jadi sekarang saya rasa peranan kita ialah memaknai tasbih tu dan sebenarnya saya rasa ini semua berbolak-balik kepada sistem pendidikan kita yang tidak Islamik. Walaupun sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah tu adalah sekolah yang sekular. Sebab apa? Bila you tak implement Quran tu sebagai cara hidup, you anggap Quran itu hanya sebagai alat untuk dihafal, untuk untuk ibadah-ibadah tertentu. Jadi masyarakat kita jadi macam ni lah. Kalau nak revise, dia kena balik pada go back to square one. Orang cakap kembali pada Islam kan Ustaz. Kembali pada Islam. Tapi sebenarnya kan okey Islam satu. Tapi kan Islam tu rangkum dia luas kan. Konsep tasbih itu kita pun tak boleh nak sampaikan. Apatah lagi yang orang kata lebih luas pada itu lagi, lebih jauh pada itu lagi. Betul ke tidak? Betul. Konsep tu kita sebenarnya konsep tu yang kita dibenamkan dalam kepala kita. Kalau kita cakap tasbih, kalau kita cakap jom kita bertasbih, apa cerita dia tu majlis-majlis tasbih, majlis-majlis apa zikir merata-rata, tapi tak jadi apa. Itu konsep dia kan. Tu Zarina, Aisyah setuju sangat kan. You buatlah majlis you buatlah majlis perdana itu macam-macam kan. Tetapi you zikir tu sebenarnya kan. Kemana perginya? Ya Allah, betul dah Zarina. Bentuknya bukan macam tu sepatutnya kan. Ya, sepatutnya. Okey, lagi satu dalam surah Yasin tu Allah ada sebut tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Kenapa Allah perlu mention matahari beredar di tempatnya, bulan beredar? Why? Sebab matahari dan bulan mereka sedang melakukan tasbih. Mereka masuk tasbih dekat situ apa? Mereka taat pada peraturan ketetapan yang Allah buat. Matahari kau kena beredar. Bulan kau kena beredar. So kalau matahari boleh taat dan patuh itu dinamakan bertasbih perintah Allah, itulah tasbih. Ya. Itu kita sebab tu dalam Quran selalu suruh kita tengok haiwan, tengok burung, tengok kumbang, tengok lalat, tengok nyamuk. Sebab apa? Haiwan-haiwan ni pun sentiasa bertasbih, tapi kehidupan harian dia kalau dia kena cari makan, dia kena je cari makan, dia kena buat apa? Kalau dia kena kembangkan sayap dia kena dia lagi faham konsep tasbih tu daripada manusia yang tak faham konsep tasbih. Bila nak berzikir kena duduk berzikir. Lagi sebab tasbih ni memahami konsep tasbih ni dia merangkumi pengusaha harta benda ni Ustaz kan. Boleh bertasbih juga. Kan kita boleh ingkari kekayaan kita dalam masyarakat, dalam keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, tapi kita nak pergi jauh lagi, kita takut. Macam Ustaz suggest macam yang ayat punya yang Fadun Hasan tu kan. Berani ke orang kaya-kaya nak buat macam tu Ustaz kan? Risiko dia tinggi nak bagi pinjaman pada orang yang anak-anak muda yang baru nak belajar, baru belajar untuk dapat transport dan kita support dia kan. Rasanya benda kalau orang faham, kalau rasanya kan tak ramai yang bertasbih dengan surah Al-Hajj ni Ustaz. Tapi bila Ustaz buka surah ni, kita faham dah. Maknanya kita ni sebenarnya ketinggalan. Itu sebabnya Palestin sekarang ni macam puluh-puluh tahun dah. Macam saya cakap lah doa yang sama. Di Masjidil Haram, di Malaysia, siap baca Quran Nazilah, baca Ustaz dengan teori yang orang nampak ni okey Imam Mahdi akan turun bantu kita tak lama lagi dah.
Tapi Mati dah kita kat Syida. Tak tahu lagi mati. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar astagfirullahalazim. Terima kasih Ustaz atas penjelasan petang ni kan. Memang tak mengantuk lah kami kan. Saya tak tahu sahabat-sahabat yang lain kan. Sebab bukan apa Ustaz. Ayat pertama tu. Salinah, Betul-betul. ayat pertama tu Ustaz elaboratekan daripada tasbih tu kan. Ya Allah sampai ke ayat 7 sampai ke 8 ni kita masih lagi ya Allah. Dia masih berkait dengan tasbih tu kan? Ya Ustaz. Dia masih berkait dengan tasbih tu. Dan kita pun Ustaz, maaflah ya, kita pun Ustaz, kita mentadabur ni, kita pun kena start dengan action plan. Kita tak boleh mentadabur ni, lepas tu kita mutuk diri kita sendiri, kita mutuk kerajaan. Tak, kita kena come out with action plan apa kita nak buat. Apa Betul, perlu betul. dibuat? Ya. Apa kita nak buat? Apa yang kita boleh buat dalam keadaan tangan kita diikat dan keadaan apa yang kita boleh buat? So dan setiap kali kita buat kelas-kelas tadabbur, kadang-kadang bosan juga kelas-kelas tadabbur ni sebab kita belajar-belajar lepas tu kita rasa macam stresnya. Tapi sebenarnya apa yang kita nak buat? Betul Ustaz. Betul. Kan, apa kita nak buat? Kita kena setiap kali kelas tadabbur kita kena ada okey apa yang kita boleh buat. Sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai accountant, sebagai setiap orang kita ni macam-macam ni bidang kerja kita, bidang kepakaran kita. Jadi apa kita nak buat seterusnya? So kita kena ada benda tu dalam what next? Yes, what next? Apa seterusnya apa kita langkah. The action plan kan. Kadang-kadang saya pun skip juga kelas tadabbur ni sebab it stresses me more than ever. Sebab dah dengar tak buat apa pun. Kan? Kita kadang rasa kelas-kelas tadabbur ni ramai orang yang pergi tu seronok lah. Tapi kan poin yang kita nak dapat dari tadabbur tu untuk masa depan kita buat snack untuk akan datang ni kan, untuk akan datang ni. Bukan kita dengar masa sekarang ni kan. Bukan kita dengar orang kebanyakan yang orang nak beramal tu okey dapat zikir tu dapat semua kan. Tapi kan action kita seterusnya lepas tu apa kita nak buat untuk masyarakat sebenarnya kan. Sikit-sikit pun kita kena buat. Kalau kita mati 2-3 hari lagi pun kita cakap lah apa yang kita boleh buat, kita dah buat. Betul. Jadi kita memang kena buat. Saya menggerakkan diri saya. Saya menggerakkan diri saya buat kelas tadabbur untuk ibu bapa tadabbur dengan anak-anak sebab tak boleh harap dah sekolah buat. Ya betul. Ibu bapa kena buat kat rumah. Kan? Saya buat dengan anak-anak saya, jadi saya buatkan satu modul, saya ajar orang buat tadabbur dengan anak-anak sendiri because you really have to do it. You cannot go outside expect other people to do for your kids. Tak ada dah. Saya dah pergi mengata-kata sekolah, tak ada. Sekolah macam tu juga. Jadi saya rasa we have to redesign our education. Kalau kita tak boleh buat dengan sistem pendidikan, memang kita akan boleh buat dengan politician kita yang memang sibuk dengan dunia mereka. Kita kena buat dalam kapasiti dunia kita. Salinah, satu lagi kan kita nak ubah mindset masyarakat kita, okey? Dengan Quran tu, macam mana mereka pandang Quran? Adakah pada masyarakat sekarang hanya membaca Al-Quran? Ya. Dia orang tak utlu, okey, dia orang baca Iqra saja, tapi dia orang tak utlu menyampaikan apa dalam Quran tu. Kita sebenarnya kalau konsep kita mendengar Al-Quran sebenarnya kena ada tadabbur kan. Bila kita tadabbur macam ni, baru kita faham apa action kita seterusnya. Tapi masyarakat kita sekarang kena baca, kalau kelas-kelas tadabbur ni yang saya tak tahulah, memang Kak Syeda pun rasa macam ada dia orang pilih besar masa Kak Syeda kan, masa kita macam untuk pergi jauh lagi lah kalau kita nampak benda ni. Kita tak boleh pergi jauh sangat. Kita pergi Imam Ghazali dah pesan, akhir zaman kau dan keluargamu. Kita tak boleh pergi jauh sangat. Kita dengan keluarga kita, dengan masyarakat yang dekat dengan kita, anak-anak buah kita ke, kalau kita guru dengan pelajar-pelajar yang dapat kita grab. Kita kena start somewhere dan the rest tu Allah akan bantu kita. Saya percaya macam tu. Saya percaya Allah akan bantu kita. Kak Syeda pun macam tu. Jadi kita kena buat je. Kalau kita ni, kita ada grup kita macam ni kan, grup kecil kita. Siapa yang kita nak, anak-anak geng-geng kita ni. Kita buatlah supaya mereka, kita lahirkan 10, mereka mungkin melahirkan 100. Betul. Pintu grup Asal Amala, Salinah ya. Siapa-siapa yang rasa nanti Salinah boleh, insyaAllah kita bincang kemudian. Bukan rasa itulah macam sebenarnya kalau Ustaz tak macam Allah pilih kita lah Salinah ya, untuk memahami apa sebenarnya Al-Hajj ni kan. Kalau tidak kan kita percaya tasbih pagi petang, lepas tu doa-doa tertentu dalam surah tu. Tapi ada sebenarnya konsep nak sampaikan kat sini, tengok ni ada tu syadidul iqab, harta tu jangan berkumpul dalam among us kita je kan. Konsep ada.
Siapa yang pasang tu? Ya. Tak, tak. Tidak Berzikir siapa. petang dia. Oh, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi petang ni kan. Jadinya insyaAllah katanya walaupun kelas kita ni tak ramai yang join kan, tapi kat rasa siapa yang datang, siapa duduk dalam kelas yang ada sesuatu. Tasbih saja, tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Tapi kan pas cara kita pun tengok tasbih tu macam mana. Di mana kita taat kepada Allah? Di mana apa tindakan kita? Apa yang kita nak buat untuk hari ni? Untuk masyarakat kita. Siapa host boleh tak mute siapa tu? Betul kan? Okay. So Alhamdulillah hari ni insyaAllah Ustaz selalunya bila kita dapat benda ni kita dengar di semula sebab kita nak benda biar orang terlekat kan macam surah Al-Insan, Sajadah tu kan kita macam bila kita kan Lina ya Lina? Ya. Dapat Jadi kita kena buat something kat saya dalam apa yang boleh saya fikirkan itu yang saya buat. Saya buat dengan parent. Jadi sekarang ni next project saya ialah pada beginners ni ialah membaca terjemahan dengan katam keadaan terjemahan. Sebab baca Arab faham. Baca dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa apa yang dia faham. Lepas tu kita tadabbur sikit-sikit. Terima kasih insyaAllah. Nanti insyaAllah kalau semua grup kita asal amalan ni kan. Tapi itulah insyaAllah Kak Syida pun tak cukup pergi tangan sebenarnya grup Kak Syida ni sebenarnya kan. Tapi Alhamdulillah tengoklah macam mana kita. Mungkin kena fikir kejauh jugalah kan. Dah Allah bagi lorong jalan. Ya. Kita tak boleh kumpul ilmu je. Kita ilmu yang ada sikit tu terus buat. Kalau kita kumpul-kumpul, kita shopping je ilmu kita. Lepas tu kita buat apa? Kita jadi macam baju buruk kita buang je lepas tu. Kan dah lama duduk kelas tadabbur ni kan. Apa yang korang semua dapat Apa korang dapat kelas tadabbur ni? Seronok Best sebab dapat kan. Bukan duduk dan dapat saja. Apa yang korang dah buat. Kita kena pergi one step ahead. Betul lah. Apa yang korang dah buat dengan kelas tadabbur ni. Subhanallah. Terima kasih Ustaz ya atas perkongsian pagi tengah petang ni. Memang kita tak mengantuk pun sebab Ustaz Pekan Rabbit tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah terima kasih sahabat-sahabat semua. Kak Ida rasa kita memanglah tadabbur ni kita kena buat revision sebenarnya. Bukan kita duduk saja dengar je tapi kita kena buat. Lepas kita ada homework kita kena buat. Apa sebenarnya saya sampaikan daripada gunakanlah rakaman kan. Kalau tak dapat sebab kalau kita orang sediakan rakaman ni tak bayar pun rakaman ni free je. Manfaatkan je lah. Bukan free for everything orang kata macam infak fi sabilillah. Dengar balik ingat apa yang Ustaz sampaikan tadi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain sebenarnya kan. Dan kita rasa benda itu untuk sampaikan, sampailah kan pada masyarakat kan. Kalau dia nak dengar ke tak dengar tu. Tapi sebenarnya selagi kita tak ada tasbih dari kita jangan fikirlah yang kita akan pergi jauh lagi. Dengan perbankannya ke, dengan Palestinnya ke, dengan COVID ni semua kan, dengan Mama Hadi semua kan. Kita fikir sekarang insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sampai pagi. Terima kasih atas hari ni. Terima kasih sahabat. Sama insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan Ustaz dengan surah yang ayat yang ke Ustaz ya insyaAllah. Apa kita boleh go through balik semula ya insyaAllah sikit-sikit. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan petua-petua dan tips-tips yang Ustaz sampaikan hari ini. Bani Nadir yang ni kupasan tu tapi Bani Nadir tu pergi jauh. Untuk future kan. Okey insyaAllah kita jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih semua atas pada pagi ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Anis. Terima kasih Syida. Sama-sama. Kita endkan sesi petang ni dengan tasbih kafarah ya. Ya. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, kita endkan petang ni dengan Demi masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.